Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Kumanan bertemu kembali dalam program Ace with Cikgu Ku, Bahasa Melayu Penulisan. Dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang teknik penulisan karangan jenis fakta. Murid-murid bolehlah merujuk kepada buku cikgu muka surat 17. Baiklah, tips untuk menulis karangan jenis fakta. Yang pertama, kamu perlu memahami tajuk karangan dan keendak soalan dengan jelas. Yang kedua, buat rangka karangan, sediakan isi-isi penting mengikut keutamaan. Yang ketiga, kamu perlu mempunyai kemahiran berujah dan pengetahuan yang luas tentang tajuk yang dibincangkan. Yang keempat, pastikan kamu mempunyai fakta-fakta yang cukup tentang tajuk yang dikemukakan sebelum menulis. Yang kelima, terdapat beberapa ciri karangan jenis fakta ini. Antaranya ialah yang pertama, memerlukan arahan dan petunjuk. Yang kedua, menerangkan bagaimana proses sesuatu perkara terjadi. Yang ketiga, menerangkan peranan seseorang. Dan yang keempat, menerangkan peraturan. Tips yang keenam, fakta mestilah tepat dan logik. Yang ketujuh, karangan kamu mestilah mengandungi 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Yang ke-8, untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, pada bahagian isi perlulah diperkukuhkan dengan uraian dan contoh yang baik. Yang ke-9, tidak ada format yang khusus yang harus kamu ikut bagi karangan jenis ini. Yang ke-10, gunakan bahasa yang lancar dan tepat maksudnya. Yang ke-11, panjang karangan hendaklah di antara 80 hingga 120 patah perkataan. Yang ke-12, gunakan bahasa yang betul dan lancar. Tips yang seterusnya, gunakan masa selama 30 minit untuk menjawab soalan ini. Dan seterusnya, akhir sekali, semak jawapan kamu sebelum hantar. Baiklah, kita akan lihat satu soalan renungan dan melihat satu skema jawapan. Soalannya, disiplin murid semakin merosot kebelakangan ini. Tuliskan sebuah karangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah bagi meningkatkan tahap disiplin di kalangan murid. Baiklah, seperti biasa, murid-murid perlu menulis 6 perenggan, di mana perenggan pertama adalah pendahuluan, diikuti dengan perenggan isi, perenggan kedua isi pertama, perenggan ketiga isi kedua, perenggan keempat isi ketiga, perenggan kelima isi keempat, dan perenggan yang keenam penutup. Baiklah, kita akan lihat bagaimana untuk menjawab soalan yang cikgu berikan tadi. Baiklah, di perenggan yang pertama, murid-murid bolehlah menulis iaitu di bahagian pendahuluan. Sejak kebelakangan ini, disiplin murid semakin merosot. Murid dilaporkan terbabit dalam pelbagai aktiviti salah laku di sekolah. Berikutan itu, pencapaian akademik mereka terjejas. Baiklah, dalam perenggan pendahuluan ini, cikgu telah menyatakan 2 perkara, iaitu disiplin murid semakin merosot dan akibatnya pencapaian akademik mereka merosot. Baiklah, di perenggan yang kedua, isi pertama. Antara langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan disiplin murid ialah dengan mengadakan hikmat kaunseling. Dengan demikian, murid yang bermasalah dapat berbincang dan meluahkan perasaan mereka. Dalam perenggan ini, cikgu telah menyatakan beberapa perkara, iaitu yang pertama, hikmat kaunseling. Yang kedua, berbincang dengan kaunselor. Dan yang ketiga, dapat mengatasi masalah. Di perenggan yang ketiga, isi kedua. Pihak sekolah perlu membuat perjumpaan dengan ibu bapa. Masalah yang dihadapi oleh murid perlu dibincang bersama. Setelah itu, kedua-dua pihak perlu mencari
jalan penyelesaian. Baiklah, dalam perenggan yang ketiga, isi kedua ini, cikgu telah menyatakan perjumpaan dengan ibu bapa perlu diadakan, perlu dibincang dan mencari jalan penyelesaian. Perenggan yang keempat, isi atau idea yang ketiga. Guru disiplin juga perlu tegas, termasuk mengenakan denda yang bersesuaian kepada murid yang melanggar peraturan sekolah. Dengan ini, murid sudah tentu takut melakukan kesalahan. Dalam perenggan 4 ini, cikgu telah menyatakan denda yang bersesuaian harus dikenakan dan dengan ini murid takut untuk melakukan kesalahan. Perenggan yang kelima, isi keempat. Di samping itu, guru-guru juga perlu menjadi contoh di sekolah. Contohnya, tidak merokok di kawasan sekolah. Ini akan memberi kesan yang baik kepada murid. Jadi dalam perenggan ini, guru harus menjadi contoh dan ini dapat memberi kesan yang baik kepada murid-murid. Di perenggan yang keenam, iaitu perenggan yang terakhir, penutup, murid-murid boleh menulis. Kesimpulannya, semua pihak perlu memberi kerjasama yang serius bagi menangani masalah disiplin murid. Jadi saya telah menyatakan ini adalah merupakan masalah yang serius. Semua pihak harus bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, saya berharap murid-murid dapat mempelajari tentang karangan jenis fakta pada hari ini. Sebagai kerja rumah, pembelajaran digital, murid-murid bolehlah gunakan bantuan ChatGPT, Copilot ataupun Gemini untuk mendapatkan contoh jawapan sebagai rujukan tambahan. Selamat belajar.